Saya alright, so kita tunggu sekejap yang lain. Okay, so kita nak cakap pasal tentang close sales lah. So berkenaan dengan close sales ni, dia orang kata apa, benda yang penting lah. Ramai orang mungkin tak tahu teknik yang sebenar ataupun cara yang betul nak close deal, close sales ni. Okay, pada siapa yang join saya dengan live dengan hari tu kat sub hari tu, mungkin dah tahu sikit sebanyak lah kot. Tetapi khas untuk yang dalam Discord ni, saya akan open balik lah topik ni yang lebih detail lah. Sebab hari tu pun kita ada buat tak banyak masa lah yang untuk dikupaskan, tetapi apa yang saya boleh buat adalah saya try untuk kembangkan topik ni di Discord channel ni. Pada siapa yang masuk ni, mungkin korang beruntung lah untuk dapat tahu lebih lanjut. Okay, right, so saya akan mulakan dalam masa sekejap sekali lagi. Right, okay, share screen. Alright. Okay, so korang boleh tengok live stream yang saya dah buat tu. Okay, so ini topik yang kita nak berbincang. Sorry, saya punya tulisan sebab guna mouse. Okay, so first thing first. Alright, kita thank you so much lah you guys. Hari Jumaat yang end of month ni lah, kita boleh kata end of working day 29 bulan 1, di mana orang dapat gaji, orang sekarang tengah berpusu-pusu untuk keluarkan cash diorang lah, bayar hutang, bayar macam-macam, beli tu beli ini kan. So mungkin starting next week diorang akan ni, tapi korang kena ingat weekend ni dekat lah. So di sini lah di mana spending power akan lebih tinggi. Okay, so first thing first, korang kena tahu macam mana nak close sales ni. Okay, ramai orang dia nak buat business tapi dia tak tahu macam mana nak close the deal, seal the deal bahasa dia. Okay, nombor satu, first thing first, korang kena tahu, saya cakap korang kena fahamkan pelanggan. Fahamkan pelanggan dulu. Okay, sebab apa saya cakap fahamkan pelanggan dulu? Okay, bahasa yang saya cakap ni, fahamkan pelanggan ni adalah kita kena tahu apakah masalah pelanggan yang pelanggan korang hadapi. Pelanggan ataupun bakal pelanggan lah. Masalah apa? Okay, contohlah kita ambil masalah dia sakit kepala. Okay, takkan korang nak jual cool fever lah kot kan? Cool fever ni dia selalunya orang buat apa? Buat babi air ataupun orang untuk demam lah kan. Bahasa lain dia untuk demam. Kan? So tak kena. Mungkin time tu dia tak demam, dia hanya sakit kepala. So dia cari apa? Panadol lah. Panadol ataupun anything lah yang membuatkan dia lega. Kepala dia ringan balik. Okay, so you guys kena fahamkan masalah dia orang dulu. Nombor 2, fahamkan situasi dia orang. Okay, masalah dia sakit kepala. So, apa yang dia buat untuk kurangkan sakit kepala tu? Okay, contoh, mungkin sekarang ni dia sakit kepala, and then apa dia buat? Dia mungkin baring ke kan, ataupun baring untuk legakan kena baring kan. Tapi baring tu tak kekal lama kan. So korang kena faham situasi. Lepas tu mungkin dia gunakan minum air suam ke apa semua kan, air panas ke untuk melegakan tapi tak menghilangkan. So nampak di situ korang boleh tap dia orang punya masalah dan situasi yang diorang hadapi sekarang. Nombor 3, barulah korang pergi dekat solusi lah. Apa solution dia? So dia ada masalah and then dia dah bagi situasi. So korang kena bagi solution. Solution ni mostly guys kena beritahu lah produk benefit korang, apa yang dia boleh tolong. Okay, orang mungkin cakap okay, ubat ni boleh elokkan sakit kepala. Okay, solution ni adalah elokkan sakit kepala. Itu yang orang nak dengar. Orang bukan nak dengar, oh produk ni daripada China, orang kata apa, dia dah di packaging dengan betul. Orang tak kisah benda tu. Tengok balik kat masalah dia. Masalah dia pasal packaging ke? Ataupun masalah dia pasal apa nama tu, dari mana ke? Tak ada. So masalah dia adalah dia nak melegakan sakit kepala dia. So di situlah korang kena faham solution yang korang bakal buat. Dekat situ first kali korang boleh buat. Nombor 2, bersabar. Okay, bersabar. Benda ni yang ramai orang kalah kat sini lah. Sebab apa? Okay, recently saya tengok TikTok kan. Macam semalam saya ada cerita kot. Saya tengok TikTok dan saya tengok lah dekat Twitter. Bila orang tu tak close deal, dia layan customer tu lama kan. Lepas tu customer tu cancel.
and then dia sedih. Okay lah, fine lah, sedih tak apalah kan. Tapi tak perlulah sampai block orang tu apa semua. So you guys kena faham erti sabar dalam kita buat nak closing ni. Sebab you guys kena faham, korang yang minta duit dia tau. Bukannya dia nak minta duit korang. So kalau korang block dia, korang memblock duit sebenarnya. Unless macam saya cakap, kalau dia rude dengan korang ke ataupun downgrade korang ke lowball ke, itu lain cerita lah. Tapi first thing first, korang kena bersabar. Ingat, saya ajar semalam long term. Okay, leads yang korang dapat, okay, first korang faham lah, leads tu apa. Leads ni, tak semua leads ni adalah prospek lah. Bahasa lain ni prospek. Mungkin korang faham prospek, mungkin korang faham leads. Okay, prospek yang korang dapat ni tak semestinya dia akan close dalam masa terdekat. Dia akan mungkin ambil masa. Mungkin dia kata, okay, tunggu gaji lah. Tunggu macam-macam lah. Tunggu suami bagi duit lah apa semua. Macam-macam dia akan bagi alasan. So korang kena bersabar dengan alasan-alasan dia. So that's why korang kena sabar. So aim long term. Kalau dia tak close di time tu ataupun dia cancel last minute, tak apa, biar je. Kan? At least diorang bukannya tak ada peluang pun. Mungkin next week ataupun next 2 week ataupun tahun depan ataupun bulan depan. So insyaAllah kan korang boleh close kemudian. Nombor 2, selain dalam sabar ni, korang kena fikir long term. Korang juga kena fikir building relationship. Okay, building relationship. Okay, yang ni yang orang tak nak buat. Dia fikir sale ni kena buat, lepas tu let go je kelas customer tu. Customer service tak ada. So kat sini lah you guys kena kena build relationship dengan bakal pelanggan korang. Tak kisahlah close ke tak close ke, do good deeds dengan diorang. Buat baik dengan diorang. Kan, follow up ataupun hantarlah promo ke, atau buat kawan je macam salam tu lah, selamat hari raya. Dengan benda-benda macam tu je, korang tahu tak, benda tu sebenarnya benda orang cakap apa, benda yang very mahal lah kan. Sebab korang orang cakap wish diorang something kan. Kalau birthday diorang, cakap lah birthday kan, tapi tak adalah birthday kan. Mungkin hari raya, Thaipusam apa semua ni, hantar diorang something. So kat situ lah diorang akan cakap, selamat hari raya juga kan. Oh ni semua kan. Dekat situ korang boleh buat balik conversation tu. Mungkin lepas tu dia berminat balik. Selagi korang build relationship, selagi itulah korang akan kekal, kita panggil kekal boleh close lah senang cerita. Ramai orang kalah dekat bahagian sini. Sekejap kenapa ni? Alright. Okay, so 1, 2 ni benda yang ramai orang tak berani, orang ramai tak nak habiskan masa itu. Padahal benda tu yang paling paling best. Okay, nombor 3. Korang dah buat dah fahamkan pelanggan, korang dah bersabar dalam korang nak close dia tu. Nombor 3, jangan lupa follow up. Okay, one of my punya I would say macam mentor lah mentor saya di US, nama dia Grant Cardone. Dia mengatakan, selagi orang tu tak cakap no, selagi tu you ada peluang. Okay, follow up ni untuk korang ingatkan diorang, remind lah, untuk remind. Grant Cardone juga bercakap, dia bercakap lah benda ni. Dia kata, tak pernah lagi dia dengar ada kes pembunuhan sebab follow up customer. Tak ada pun. Tak ada kes jenayah pun. It's not a sin, bahasa dia lah. Bukan dia berdosa pun follow up customer. So janganlah takut nak follow up customer. Ramai orang segan. Sebab apa? Takut kena blue tick, kena apa semua. Come on lah. Rejection happens. Itu bahasa dia. Ni saya dah jadi macam pakar motivasi tu lah. Saya tak nak cakap nama lah, tapi okay, saya tak nak cakap nama. Okay, so follow up. Jangan lupa follow up diorang. Sebab apa? Bila follow up ni, saya cakap lah, dia back to building relationship kat sini. So bila korang follow up, diorang akan rasa macam, wow, okay, aku terlupa benda ni. Sebab kadang ramai orang ingat macam, oh dah masa untuk gaji ni, masa untuk yelah, dah PD ni, dah gaji ni kan. So kenapa dia tak text aku? Come on, kita manusia ni lupa tau. So kita sebagai business owner, kita yang kena ingatkan orang. Follow up. Kalau betul dia cakap, nanti saya confirmkan balik, okay, biar je dulu. So teknik follow up ni pula dia ada beberapa fasa dia. Okay, so saya selalu buat benda ni. 3 dan 3. So apakah maksud dia ni? Okay, selepas korang dah dapat first contact so korang kena biarkan dia 3 hari. 3 hari untuk dia fikir. Okay, selepas 3 hari korang follow up dia.
tanya dia. Mungkin tanya macam, okay, so macam mana cik, puan, ataupun tuan ke apa ke semua, okay ke dengan ni semua? Okay ke dengan produk kami atau semua? Tuan ada soalan ke? Okay, dari situ dia orang akan tanya soalan. Kalau tak ada soalan, dia orang cakap, okay, sekarang tak ada, tapi itulah saya belum buat decide lagi. Okay, tak apa. Tapi kalau dia orang ada soalan, jawab je soalan dia orang tu. Lepas tu dia cakap, okay, nanti saya get back Okay, now tunggu lagi 3 hari. 3 hari. Sorry kau mungkin faham aku. So 3 hari. 3 hari. Lepas 3 hari, follow up dia orang lagi sekali. Follow up tanya dia macam, okay, so macam ni tuan, setakat ni macam mana? Sebab saya just nak confirmkan je everything semua okay ke? Okay, lepas tu dia akan tanya lain pula. Dia mungkin tanya, oh tak ada discount ke, promo ke, bla 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 ke? Okay, so dekat situ lah korang kena cakap kat dia, okay, mungkin saya kalau tuan beli sekarang, bla bla bla. Korang kena ada offer korang lah, value korang sendiri. Benda tu saya tak boleh nak buat. Yang tu korang sendiri kena buat. So, lepas dia okey tu saya minta, okey, saya rasa saya kena tunggu gaji kot, ataupun saya kena tanya suami saya kot. Boleh tak? Okey. Tak apalah, bagi dia masa. Bagi dia masa 3 hari lagi. Okey, so 3 hari. So 3 hari tu korang follow up yang terakhir lah. Ni pertama, kedua, ketiga, keempat. Kali keempat 3 hari ni. Usually keempat kali ni diorang dah takkan cakap lain dah. Dia akan cakap, okey lah, tak apalah, saya okey lah. So boleh bagi bank account tak? Nampak simple as that. Okay, so tetapi kalau kita tengok pula, kalau fasa tu dalam masa first contact tu, dia memang dah betul-betul tanya semua dah. Okay, kalau tanya semua tu, tak apa, teruskan je. Teruskan je menjawab apa semua tu. Okay, and lagi bagus kalau korang boleh close on the first time lah. Tapi jarang, Amila jarang, Amila boleh kata ratio dia 20 ke 1 lah kot. So tak banyak, tapi boleh, korang boleh cuba. Macam saya, usually orang kata apa, dalam 2 minggu macam tu jugalah untuk close the deal. So first contact 3 hari. Okay, now kita boleh, kalau first contact tu dia dah contact, korang follow up 3 hari, dia orang blue tick. Okay, dia orang blue tick, pergi kat sini 3 hari, follow up je. Blue tick, kalau dia orang blue tick lagi sekali, follow up lagi. Lagi sekali kau ni, follow up dia lagi sekali. Sama juga konsep 3 hari. Kalau dia betul-betul kali keempat tak ada, maknanya korang boleh move on. Move on ni bukanlah block. Move on ni korang kena let go je lah. Jangan korang pula kena block dengan dia. So itu adalah orang kata apa yang korang kena buat lah. Ini yang teknik yang saya buat dari segi follow up, which is dah berkesan untuk saya, dan juga orang kata apa, saya rasa akan berkesan untuk orang lain juga. Saya rasa semua orang yang saya ajar menggunakan konsep yang sama lah. Okay, so follow up ni korang kena make sure dia ni semua. Okay, dalam follow up pula korang tak boleh macam hi sis semua, macam mana ya, dah confirm ke, ataupun macam mana, nak bank in ke, ataupun dia jangan ada benda yang komitmen. Jangan buat benda yang ada komitmen. Maksudnya jangan buat benda yang ada komitmen kepada customer. Faham tak maksud dia? Kalau korang text dia masa follow up tu cakap, sis macam mana, confirm ke? Sebab saya nak pack untuk cik ni. Tu dia dah macam, let lu. Aku tak ada apa-apa pun. Aku tak nak beli pun lagi. Aku just tanya harga. Aku just tanya je semua kan. So jangan buat benda yang ada komitmen. So that's why bila saya cakap tadi, saya je cakap, Assalamualaikum tuan, macam mana ya? Everything semua okay ke? Produk ke? Kalau tuan ada soalan ke, boleh tanya saya lagi. Kan, saya tak ada masalah untuk jawab. Nampak? Dia ada beza dengan salam macam ni, dah ready nak buat payment ke? Ini kesilapan yang ramai orang buat. Memang betul nak kejar sale, tapi janganlah buat benda yang desperate. So jangan buat benda yang komitmen kepada customer. So that's why saya cakap, selalulah kena bersabar customer. So ni kenalah bersabar. Okay, so bila bersabar ni ada, insyaAllah korang bukan saja dapat sale, korang dapat long term punya business lagi. Okay, so jangan buat benda yang ada komitmen kepada customer. Okay, alright. Nombor 3, follow up ni dia akan banyak sikit lah. Okay, nombor 3, jangan be dominant. Jangan dominant dengan customer. Maksudnya, okay, contoh customer ni kadang-kadang mulut dia betul lah, dia kadang-kadang mulut dia ni, mulut customer boleh jadi jadi berbisa, boleh jadi triggered kan, kita boleh triggered. Contoh ayat-ayat yang mungkin korang akan selalu terima lah, mahalnya, ataupun saya pernah jumpa lagi murah, kenapa punya mahal apa power sangat produk awak ni. Okay, saya pun pernah je ada benda tu. First thing first, korang kena keep calm. Korang kena
bertenang dulu. Jangan cepat sangat buat decision ataupun jangan cepat reply customer macam ni. Okay, so jangan be dominant. So apa yang guys do adalah, yes betul harga kita orang mahal, tapi apa berbeza kami dengan company lain-lain adalah apa? Korang kena bagi tahu lah value korang. Jangan pula korang cakap, tak apalah kalau tak nak beli tak apa. Orang kata tak apa, terima kasih semua kan. Itu nampak macam sarcastic kan. So jangan be sarcastic dengan customer. Okay, so selain dia, okay, dia ada beza. Tadi tu dia kata apa, kita panggil tu triggered punya question lah. Tapi dia ada satu lagi kita panggil lowball ataupun soalan yang pedas. I mean like, I would say lowball ataupun dia downgrade je lah. Contoh buat apa beli dengan awak ni semua kan. Saya beli ni murah semua kan. Okay, itulah dia, tu level lowball lah. Dia ada level yang korang boleh terima lagi. Okay, so korang just be nice to them. Sebab apa? You never know. You never know what's going to happen next. Kan? Ramai orang cakap, okay, apa kalau customer kat sini jangan ambil. Sebab apa? Toxic. Yes, betul. Saya pun agree benda tu. Kalau kita ada customer yang macam ni, selalunya dia akan jadi customer toxic. Sebab apa? Dia akan banyak cekadak lah sikit. So, bila banyak cekadak ni, dia kata apa, macam-macam lah. Dia nak minta tu, nak minta ni. Lepas tu tak dapat result, nanti dia akan contact korang sampai lebam apa semua. So, apa yang guys kena buat adalah keep calm. Okay. First, identifykan masalah dia dulu. Macam tadi lah. Identifykan masalah dulu. Okay, tenang. Bercakap dengan dia secara baik. Okay, which is kau cakap, okay, yes, betul. Harga kita, kalau kita tengok, yes, dia lebih mahal. Tetapi tengok kita punya product value ada apa. Bla 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 bla. Okay, selepas tu dia akan faham. Bila dia faham tu barulah dia akan tenang. Dia akan cool down. Selalunya yang kesilapan saya tengok, dia orang lawan balik customer. Lawan balik ni, selalu yang cakap adalah, macam tak apalah, bolehlah beli dekat company lain, sebab apa, saya tak nak ada customer yang macam ni. Contohlah kan, tak elok buat macam tu kan. Sebab apa, korang nak cari customer kan, satu. Tapi jangan dalam sama jangan jadi baik jugalah sangat kan. Korang kena berpada-pada. Tapi selagi mana yang korang boleh kontrol, korang kontrol je. Okay, so jangan be dominant. So 3 pillar ni sangat penting dalam follow up. Okay, so selain pada tu, apa yang guys kena buat adalah, okay, kalau tak close, sekejap. Okay, so kalau tak close apa nak kena buat? Nombor 4. Bila tak close the deal, apa nak kena buat? So apa yang guys kena buat adalah, first korang kena, kita panggil bahasa dia apa keep going forward. Ni bahasa dia lah. Keep going forward. Okay, ramai orang terlalu fikir customer ni ada sikit je dalam dunia. No. Orang jual beli every day tau, every single second. Kat Shopee, kat Lazada tu semua, every single second. Perbezaan dia adalah korang buat marketing macam mana, korang buat branding macam mana. Itu beza dia dengan company you dengan company lain. Kan? So, keep going forward. Maksudnya kalau betul tak boleh close orang tu, tak apalah, keep moving forward. Sebab macam saya kata, customer ni dalam Malaysia ni ada 30 berapa juta? 30, rasanya dah 42 juta dah rasanya sekarang ni. So, dalam 42 juta tu, kalau korang tap 10%, ambil lah 1%, 42 juta, 1% bersama dengan 4.2 million lah saya rasa. 4.2 million. Korang pun tak cukup tangan kadang. So, apa yang guys buat kena teruskan. Jangan cepat sangat mengalah. Jangan cepat sangat macam, aku dah layan customer ni, sedih aku, apa semua. Okay, it's okay to be sad untuk tak dapat customer. For me, it's okay. Tetapi, janganlah sampai down lama sangat kan. Jangan macam end of the world. Macam kau break pula dengan boyfriend kau kan. Tak, dia bukan macam tu. Korang kena keep on moving forward. Dan juga sentiasa be positif dalam apa juga keadaan. Korang buat bisnes ni, korang kena kreatif tau. Lepas tu, pemikiran korang ni tak boleh negativity tu kena kurangkan lah. Korang kena lebihkan positivity. Ramai orang cakap, susah nak positif sebab tak ada duit. Then, make it happen lah. Ramai orang dia mungkin cakap lebih tapi action tak ada. Itu beza dia. Orang yang berjaya di beza dia adalah dia keep on moving forward dan juga dia sentiasa do the actions lah. You want 100,000 sales a month? Yes, everyone can do it. But how much the effort will you put in? You willing to put in? Itu yang bezakan you dengan company-company lain. Kalau korang tengok orang kata budak apa yang kat Twitter ke, kat Instagram ke, mostly yang berjaya ni, ataupun korang nampak dia boom semua ni, ada beza dia. Apa
membezakan dia dengan orang lain? Semua sama je. Beza dia adalah dia buat benda double kan. 2 kali ke, 3 kali, 4 kali. Itu yang membezakan dia orang. Okay. So keep going forward. Jangan sentiasa mengalah. Kan, ingat. Customer ni banyak dalam dunia ni. It's matter of the right timing je. Customer banyak. Okay, customer banyak. Duit tak lari. Duit, Allah. Duit tak lari. Duit tak lari. Okay, so, korang tak perlu risau benda ni. Sebab apa? Customer ni sentiasa ada. Kan? Ada orang, kalau nanti orang kata apa, saya akan tunjuk lah apa. Ada satu ni dia jual lipas je. Pun boleh buat RM20,000 sebulan. Macam mana? Jual lipas tau. Kita semua geli lipas kan. Dia jual lipas. So, still boleh buat. Sebab apa? Dia tahu the demand is there. Okay, selagi benda tak ada demand, selagi itulah you guys kena faham yang sales ni akan ada. Okay. So, jangan, satu lagi korang jangan aim, okay, dalam kita buat cara nak close deal ni, adalah maintain relationship saya beritahu tadi kan. Sekejap, saya check balik. Saya pun lupa dah. Yes. Build relationship. Itu build relationship kan. Okay. So, maintain relationship. Maintain relationship dengan yang lain-lain. Maintain relationship dengan yang tak close tu. Maintain relationship with prospect. Allah. Prospect. Okay, sebab apa? Macam saya cakap tadi lah. Building relationship dengan maintain ni lain lah. Building ni korang nak create. Kan? Korang baru nak ajak dia keluar. Okay, kita ambil relationship ambil dalam korang punya relationship. Boyfriend, girlfriend Okay, of course korang mula-mula suka orang tu. Of course lah korang nak kena, orang kata apa? Build relationship dulu kan. Korang nak kena fikir macam apa dia suka, apa dia ni minat, apa masalah yang dia hadapi, kan, kenapa dia asyik macam ni, kan. So nampak, itu dia goes back to the business, sama je konsep dia. And then bila contohnya dah close the deal lah contohnya dah close the deal, korang couple lah sebenarnya kan. Korang couple nak maintain relationship macam mana? Okay, so dia ada banyak cara. WhatsApp korang punya girlfriend kan. Lepas tu korang call korang punya boyfriend kan. Sebab apa, nak tanya kat mana apa semua kan. Lepas tu apa lagi, mungkin korang video call setiap malam kan. Itu mostly yang buat sekarang kan. Video call ke, FaceTime ke, Skype ke, tak kisahlah apa-apa kan. Lepas tu mungkin korang keluar makan sama-sama apa semua. And then pergi tengok wayang sama-sama. Itu adalah maintaining the relationship. So sama juga dekat sini, maintain relationship with prospect. Tapi maintain relationship with prospect ni contoh korang dah break dengan boyfriend girlfriend ni orang. Okay, so ada yang terus lost contact kan. Tetapi bila guys maintain relationship dengan you guys punya ex kan, which is orang kata apa, benda yang tak patut korang buat aku. Tapi it is okay. Sebab kadang-kadang mungkin kita tak tahu dia could be someone yang kita boleh, dia jadi klien kita kan. Tak semestinya orang kata apa, dia perlu jadi in relationship. Benda yang ex tu jadi real balik kan. So material sebenarnya tanya khabar apa semua kan. Just tanya just tanya khabar je kan. Nak tanya okay ke tak, everything okay ke, message kan. Tapi perumpamaan saya tu lebih kepada relationship in boyfriend girlfriend lah. Sebab dia lebih kurang ni kalau korang tengok. Dia relationship dengan apa nama ni kita panggil ni? Dengan apa ni kita panggil ni? Dengan relationship dengan business sama je. Yang membezakan dia adalah business ni bawa duit lah, tu je. Yang kalau relationship ni dia mau untuk next plan, which is kahwin ke kan. Dia lebih kepada saham akhirat selepas itulah. Alright. Okay, so benda ni yang you guys kena ada. Okay, kepada siapa yang tak dapat nak ni, saya ni kan, tak tahu korang nampak tak. Okay, tak apa, saya ni kan dia. Okay, so saya summary kan sikit. Okay, first macam mana topik hari ni adalah bagaimana nak close sales. Okay, alright, sekejap. Wana cakap buffering. Rasanya dah okay dah ni kan. Okay, so bagaimana nak close sales. Okay, first kali fahamkan pelanggan korang. So, fahamkan pelanggan ni nombor satu, you guys kena faham lah masalah yang diorang hadapi. And then, apakah situasi yang dia berada sekarang ni. Dan juga apakah solution yang korang boleh provide untuk mereka. Okay, alright. So, sebelum saya proceed dengan summary saya kedua, kalau korang ada soalan, boleh terus tanya. Sebab saya akan
menjawab soalan mengenai sales ni. So korang boleh tanya-tanya. Alright, so nombor 2, korang kena banyak bersabar. Sebab bila korang bersabar, benda ni dia bukan sahaja efek korang punya short term tapi long term juga. Okay, so nombor 2 dan juga nombor 2 ni adalah dia juga untuk building relationship lah. Okay, nombor 3, dia follow up, berkenaan dengan follow up. So follow up ni dia ada beberapa fasa lah. 4 fasa yang saya buat, 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. Okay, so kalau benda tu dia orang tak reply pun sama juga konsep dia. 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. Sampailah dia tak selagi dia tak cakap no, janganlah give up. Selagi tu korang ada harapan. So teruskan. Alright? Okay, so jangan ada komitmen, jangan buat komitmen dekat customer. Sebab customer ni dia tak suka bila ada komitmen lah senang cerita. Dia akan takut. So jangan takutkan customer korang. And then jangan be dominant dengan korang punya customer. So selalunya yang business owner yang be dominant sangat dengan customer ni akan kalah. Alright? And then nombor 4, kita ada keep moving forward, keep going forward. Sebab apa? Customer dalam dunia ni, dalam Malaysia je lah banyak. So dia tak lari lah senang cerita. Dia tak akan lari. Balik-balik akan ada juga lah. Korang akan rasa lah. Tinggal effort korang je lah senang cerita. Okay? And then duit tak lari lah satu lagi. Jangan risau, duit tak lari. Duit ni everyday semua orang gunakan. Okay? And then nombor 5, maintain relationship with your prospect. Okay, jangan ada putus-putus connection lah dengan diorang. Kan, maintain relationship, tanya khabar, cakap lah hi ke apa semua kan. Just to say hi ke kan, tak kisahlah daripada segi nak wish diorang apa-apa ke ataupun just tanya khabar je. Okay, setakat ni saya rasa korang faham. Okay, so now, korang ada soalan tak before saya proceed dengan ending this topic. Sebab ni dah 29. Kenapa saya buat topik ni? Sebab 29 bulan semua orang gaji dah ni kan. Mungkin 31 bulan lah, tapi time tu semua orang dah gaji dah senang cerita. So time ni lah korang nak kena boost korang punya marketing. So siapa ada soalan? Come on. So topik ni inilah yang kita orang discusskan itu dekat Instagram live Kak Sab. Korang boleh pergi dekat Instagram dia. Dia ada buat dia ada buat inisiatif lah. Dia akan invite dia akan invite speaker untuk dia punya IG live. Contoh hari tu saya di invite, lepas tu dia ada invite Cik Mel, dia ada invite juga Azlan Huzaifah. So korang gunakan benda ni. Sebab apa dia nak buat ni untuk PKP, sempena PKP ni. Free of charge, korang boleh masuk yang tu je. Saya rasa dia buat setiap minggu kot, saya tak sure setiap hari ke setiap minggu. Tapi saya dijemput last week lah. Okay. Alright, siapa ada soalan? Come on. Okay, kita ada soalan daripada Haziq Zain 96. Berdasar pengalaman tuan, ada tak satu behavior yang kita boleh tahu customer ni sebenarnya tak nak beli? Okay. Yes, ada. Okay, simple dia. Dia ada berapa lah, saya lupa dah. Tapi nombor 1 dia adalah kalau dalam WhatsApp, obviously bila kita tanya, dia jawab sepatah-sepatah. Maksudnya dia macam tak ada interest lah. Itu adalah nombor 1. Tapi kalau bila berdepan, dia memang okey je. Itu kita dah tahu dah. Okey, dia ni tak nak beli tapi dia just nak dengar, dia nak yalah, orang Melayu kan banyak budi bahasa kan, penuh dengan budi bahasa. So dia tak nak sakitkan hati kita. So nombor 2 adalah bila dia blue tick kita sentiasa, obviously. So tapi kita boleh twist soalan dekat dalam blue tick tu. Bila dia blue tick kita nanya, contoh seperti kalau dia blue tick kita boleh cakap lah, tuan bulan ni kita orang ada offer ni kan, tuan betul tak nak? Kalau dia betul tak reply, then dia tak minat lah tu. Okay, so nombor 3 dia punya behavior adalah dia akan selalu cakap saya nak kena discuss dulu dengan saya punya siapa-siapa lah, kucing lah kadang-kadang, nenek lah, dia orang punya mak lah apa semua kan. Itu adalah petanda-petanda. So dia petanda saja, bukan confirm behavior lah, tetapi petanda lah yang mengatakan dia ni sebenarnya tak berminat. Mungkin dia berminat, cuma tak kena dengan harga. So that's why korang kena tanya banyak soalan dekat orang. Tanya pula jangan asyik tanya asyik bertanya je kan. Diorang pun annoy juga. Okay, terima kasih kepada soalan tu Haziq Zain.
User 19 maaf bertanya, rakaman ulangan untuk 2 sesi ni akan ada juga kan? Maaf tak dapat join. Yes, akan ada, jangan risau. Pada yang tak dapat join, saya akan post link-link yang terbaru lah. Yang semalamnya saya tak dapat post lagi sebab busy tadi buat gaji budak-budak saya, staff-staff saya. So saya jangan risau, saya akan upload as soon as possible lah, insyaAllah. Alright. Okay, siapa ada soalan lagi? Boleh tanyakan. Ini peluang untuk bertanya. Okay, so siapa nak screenshot ni, screenshot dia. Tapi tak apalah, sebab saya pun akan share pun video ni kan. Okay, so Hazizan lagi. Okay, bagus. Sometimes bila saya deal dengan klien, ada yang buat kita marah. So macam mana ya kita nak deal dengan situasi ni? Yes. Of course, dalam kita situasi macam ni, betul kita appointment depan-depan. Saya pun selalunya appointment dengan customer depan-depan. Kadang-kadang yes, kadang dia buat kita marah. Sebab apa? First, mungkin dia orang yang lebih berusia sebab dia tak faham apa yang kita jual ni. Nombor dua, mungkin dia orang kata apa, dia sebenarnya dia nak lowball kita, maksudnya dia nak dapatkan harga yang paling rendah dengan kita. Nombor tiga, mungkin sebab dia nak kita tapi dia nak tambah macam-macam servis yang tak kena. Okay, so yes, kalau tanya saya, benda ni macam mana nak deal dengan ni, first kita kena tenang, kita kena explain satu-satu value. Okay, so macam mana kita nak explain satu value ni? First kita kena dengar dulu dengar dan fahamkan apakah yang dia marah sangat tu. Contoh kalau dia marah cakap, tak boleh lah ni semua kan. Harga macam jauh, ya tak nak sebut nama negara kan. Tapi harga macam apa ni kan semua kan. Saya tak okey semua kan. First dia cakap, okay, so tuan rasa harga kami tak berbaloi dengan apa yang kita bagi ni. Kalau dia kata yes, okay, tak apa, saya terangkan. Okay, tak apa, jangan risau, saya just terangkan je. Kenapa harga kita sini? First, tuan kena tengok. Kalau tuan buat study sikit company lain, dia tak ada dia tak ada ingredient macam ni, ataupun dia tak ada servis-servis yang kita bagi ni. Whereas kita selalunya kita ada 24 okay, kita bagilah 24 jam 5 hari untuk ada customer service. So nampak itu perbezaan dia. So macam yang lain mungkin dia buat dalam waktu bekerja je, tapi kita buat 24/7 and